iaitu tentang zikir yang selalu kita zikir, yang kita basahkan mulut kita dengan zikir, iaitu mensucikan dosa kita, ya. Apa yang telah kita lakukan yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jurus Salikin ini, dalam bab yang ke 20, ya, dalam bab yang kedua, al-babul ashrun fi fadilatul istighfar, iaitu bab yang menceritakan tentang fadilat istighfar, iaitu astaghfirullahalazim. Fadilat dia, kelebihan dia, ya, yang selalu Nabi ajak kita supaya istighfar satu hari sampai Nabi buat satu hari sampai 70 kali atau 100 kali, dengan tujuan untuk membersihkan diri daripada dosa, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, saya baca kitab ini, kemudian dapat kita bincang sama-sama. Bab yang ke-20, ya, pada menyatakan kelebihan istighfar, ya, itu astaghfirullahalazim. Yang panjangnya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti mana yang kita lafazkan selepas semayang tadi, iaitu tiga kali biasanya, ya. Kalau buat lebih dari 3 kali pun boleh, kan? Tapi dah kebiasaan, ya, 3 kali kita buat 3 kali. Dia menyatakan kelebihan istighfar, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, petikannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirullaha innallaha kana ghafurar rahima. Saya ulang lagi sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirullaha innallaha kana ghafurar rahima, dan mintalah ampun olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah amat mengampuni lagi amat mengasihani. Itu maksudnya. Jadi Allah suruh kita minta ampun, dan Allah itu Maha mengampun, ya, dan dia juga Maha mengasihani. Kita kadang-kadang ampun juga, tapi kita tak kesian. Kadang-kadang kita kesian, tapi kita tak ampun. Tapi Allah ni dia mengasihani, kemudian dia mengampunkan dosa kita, seperti yang kita bincangkan. Dalam hadis qudsi, nak menegaskan ini, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala nukilkan, ya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari qudsi dia kata, ya ibadi innakum tahta'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu ni, dia kata, melakukan kesalahan, tatbi'u bil laili wan nahar wa ana a'faruz dzunub jami'a. Akulah yang akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu keseluruhannya. Dalam terjemahan bahasanya di sini disebut, ya, hai segala hamba-Ku, bahawasanya kamu berbuat kesalahan pada malam dan siang. Kita ni buat salah malam kita buat, siang pun kita buat, dan aku ampunkan. Allah kata, walaupun kita buat dosa malam dan siang, tapi aku ampunkan segala dosa sekaliannya, ya. Dosa yang kamu buat siang dan malam tu aku ampunkan, yakni yang lain daripada syirik. Jadi syirik ni memang tak ada kompromi lah. Maksudnya bila syirik ni Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan. Lepas tu Luqman bin Adam, Luqman Adam pula sebut, Luqman bin Hakim, ya. Luqman Adam ni orang politik, kan, sebut Luqman Adam ni orang politik, ya. Terpahat di kepala Luqman Adam ni apa hal tak tahu, kan. Tapi Luqman Adam ni orang politik, kan, tak tahu, kan. Luqman Hakim ni dalam Al-Quran dinukilkan, dia katakan, katanya, iaitu la tusyrik billah. Dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, dia kata, jangan kamu bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan, ya, kepada daripada mulut Luqman bin Hakim, iaitu bagaimana nak mendidik anak dia, ya. Yang pertama sekali dia kata, jangan syirik pada Allah, sebab syirik ini benda yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar yang disebut di sini tak diampunkan.
Tapi walau macam mana pun kita baca dalam hadis-hadis yang lepas berkaitan dengan Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang tadi, Maha Pengasihani tadi ini, di sini disebut Allah tidak mengampunkan, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah, itu terpulang kepada Allah lah. Sama ada Allah nak mengampunkan tidak. Tapi yang jelas di sini nak jelaskan kepada kita bahawa syirik ni satu dosa yang sangat besar. Pengampunannya itu memang tak ada kompromi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh mengampunkan orang-orang yang syirik ini dengan sebab dia astaghfirullah, sebab kita bertaubat. Taubat ni disebut dalam kita baca taubat nasuha dan kitab Tabil Ghafir ni, kita baca bagaimana nak taubat dengan taubat nasuha tadi. Walaupun syirik itu tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa besar, tapi dengan sebab taubat nasuha tadi itu, maka itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan kita. Jadi di sini jelas kepada kita, seperti mana kita baca dalam kitab Tabil Ghafilin dulu, maknanya dosa sebesar mana pun Allah akan ampunkan, tapi bersyarat macam dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu taala, seringan-ringan taubat itu, iaitu basahkan mulut kita dengan astaghfirullah, iaitu membersihkan, mensucikan diri kita, mensucikan apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu. Okey, tidak diampunkan. Ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan ayat ini, dengan perkara ini. Itu Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la ya'firu. Innallaha ya'firu an yushraka bihi wa ya'firu ma duna zalika liman yasha. Bahawasanya Allah Taala tidak mengampuni akan bahawasanya Allah tidak mengampuni akan bahawa disekutukan dengan dia, maknanya mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah mengampunkan. Tadi tak mengampunkan, Allah mengampuni dia akan barang yang lain daripada demikian itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah nak ampun tu Allah, yang lain daripada itu Allah akan ampunkan. Syirik ni Allah tak ampunkan, kecuali taubat yang disebutkan tadi. Okey. Itu hadis yang berkaitan dengan sikit perbincangan tentang istighfar, iaitu tentang astaghfirullahalazim, iaitu tentang kalimah astaghfirullahalazim. Hari itu kita bincang lagi kitab Tabil Ghafilin. Astaghfirullah ni merupakan kalimah yang akan membersihkan dosa kita, merupakan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada dosa, maka kita akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya petikkan dari beberapa hadis dalam kitab ini, banyak hadisnya yang menceritakan tentang ini. Jadi kita pergi kepada bab dosa ni, kadang-kadang nak membersihkan dosa ini, mungkin dosa dengan sebab kita makan, dengan sebab kita minum, dengan sebab kita lakukan perbuatan, Tapi saya petik sikit cerita di sini bagaimana seorang ulama, dia nak membersihkan dirinya daripada dosa. Bagaimana dia cuba nak membersihkan dirinya dari dosa. Kita mungkin tak dapat lakukan, tapi walau bagaimanapun kalau kita cuba, insya-Allah kita akan dapat lakukan. Seperti mana dihikayatkan dalam kitab ini, dia kata sebab apa? Sebab nak menepati innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Menepati ayat itu. Nak sampai ke peringkat Allah tu sayang kepada orang yang bertaubat. Jadi bagaimana dia sayang kepada orang taubat tu? Orang yang macam mana? Yang bertaubat itu yang menyebabkan kasih Allah tu kepada dia. Bagaimana dia cara membersihkan diri dia. Jadi diceritakan ini, hikayat diceritakan dalam kitab ini, bahawasanya Allah Ta'ala akan kasih akan orang yang banyak taubat, dan kasih akan orang yang bersuci daripada dosa. Petikkan daripada ayat tadi. Dihikayatkan, diceritakan bahawasanya seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, kita ingat seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Ini ulama sufi, seorang ulama Ibrahim bin Adham yang hidupnya di kota Basrah, dan dia ni berniaga, ahli korporat, berniaga. Ulama dulu berniaga, sebab tu orang Pakistan ni banyak berniaga. Dia berniaga kain, berniaga kapet, kan sunnah, maksudnya dia ikut ulama-ulama dahulu, kan.
Kalau tengok di negara kita ni, tengok orang Pakistan datang ya, dia berniaga kapet, dia berniaga kain dan sebagainya. Tapi Ibrahim bin Adham ni ya, dia buka kedai, ya, dia berniaga kain. Ya, macam cerita apa tu dalam cerita P.Ramlee tu ya, yang rampas-rampas harta tu kan, macam itulah ya kan. Tiga lupa saya cerita itu kan, kita kan kalau engkau apa dia kata marah nanti kena apa, kena jual kan gitu kan, cerita bagaimana kan. Jadi Ibrahim bin Adham ni begitu, ulama, seorang ulama yang ulama sufi, kemudian dia ni berniaga. Bahwasanya Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu membeli tamar. Dia beli, cerita dia membeli tamar daripada seorang laki-laki di Mekah. Masa dia duduk di Mekah, dia pergi Mekah, kemudian dia beli buah tamar. Masa dia beli buah tamar dan nak timbang buah tamar itu, maka mengambil dia 2 biji tamar. Dia ambil 2 biji tamar tu, sangkanya daripada tamar yang dia beli itulah. Dia rasa yang ditimbang tu dah, dia ambil 2 biji, dia makan kan, begitu. Kemudian mengharaplah dia kan, kemudian dia pun baliklah ke Baitul Maqdis. Dia menghadap, jadi cerita ni dia menghadap, dia berharap dia kepada Baitul Maqdis, maksud dia balik ke Baitul Maqdis. Maka bila dia balik sana, dia tidur pada waktu malam, melihat dia dalam tidurnya, dia mimpilah. Ibrahim bin Adham ni dia mimpi akan 2 orang malaikat, ya, 2 malaikat lah, 2 malaikat berkata, berbincang-bincang. Dia mimpi, dia dengar malaikat ni berbincang-bincang, berkata-kata. Salah seorang bagi taulannya, salah seorang daripada malaikat tu cakap pada kawan dia, 2 orang ni, siapa ni katanya. Dia tunjuk Ibrahim bin Adham ni, siapa dia orang ni, kan. Jadi Ibrahim bin Adham, siapa dia orang ni? Katanya, kata yang seorang lagi tu, ini Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ya, yang zuhud, orang alim lah, orang yang zuhud ya, orang yang zuhud ya, zahid ya, orang yang zuhud ni maknanya. Orang yang zuhud ni maksudnya orang yang padanya ada sifat-sifat, orang kata syukur dengan nikmat Allah ya. Dalam Al-Quran dia kata wa qalilun min ibadati syukur, tak banyak orang yang terpilih saja ya yang bersyukur ni. Jadi kata malaikat tu, dia ni Ibrahim bin Adham yang sangat zuhud. Duduk dia kat negeri Khurasan. Khurasan ni negeri dekat dengan Baitul Maqdis lah, sebuah negeri Khurasan, asal tempat dia. Apa perbincangan dia? Dia kata, tetapi dia kata taatnya ni, tahu dia ni orang yang zuhud, tapi taatnya terhenti. Maksudnya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bila dia beribadat dapat pahala, tapi pahala itu terhenti. Begitu. Terhenti pahalanya. Kerana apa? Kerana apa sebab dia berhenti? Kerana dia ambil 2 biji tamar tadi itu. Masa dia dekat Mekah tadi dia beli tamar, dia makan tamar tadi itu, dia perasan yang ditimbang, yang dia beli itulah, tapi dia makan rupanya yang bukan yang dia punya. Dia makan, kerana apa? Tersekat dia punya pahala ibadatnya itu, taatnya itu, sebab dia makan, dia mengambil 2 biji tamar katanya bagi orang yang kat Mekah tadi itu, bagi orang yang jual tamar di Mekah tadi itu. Ni Ibrahim dia dengar perbincangan malaikat ya dalam tidurnya itu kan. Maka tatkala naik fajar ya, bila maksudnya terjaga dia daripada tidur ya, naik fajar, sianglah maksudnya sini. Bila naik fajar, dia pun berhadap dia kepada negeri Mekah. Dia pergi ke negeri Mekah balik. Dia balik ke sana, ke negeri Mekah. Dia balik ke Mekah balik ya. Dan dia carilah orang yang menjual tamar tadi. Ya, orang yang menjual tamar tadi, dia kata ke Mekah, maka orang yang menjualnya, yang jual tamar tadi tu dah mati dah. Orang yang jual tamar tu dah mati dah. Kan? Dia beli tamar, orang yang jual tamar tu dah mati dah. Maka minta halal dia daripada anaknya. Dia cari anaknya, itu waris dia, dia minta halal dengan anaknya itu. Ya. Jadi anaknya itu pun menghalalkanlah. Anak yang baiklah kan, anak yang baik menghalalkan. Ia kan dia apa, anak pun halal dia.
Jadi dia tak jumpa cari tuan yang jual tu, jumpa anak dia. Walaupun jumpa anak dia, dia minta lah anaknya tu menghalalkan buah tamak yang dibeli tadi tu, ya, bukan yang dibeli, dia ambil tadi tu bukan daripada yang dibeli tadi tu, ya, untuk menghalalkan kepada dia. Maka anaknya tu pun menghalalkan. Dan lepas tu dia baliklah ke Palestin balik semula, ya, dia balik semula ke Palestin. Tu ke Baitul Maqdis, dia balik ke Baitul Maqdis. Maka bila dia balik sana, dalam tidurnya dia tidur. Dalam tidurnya dia melihat, ya, dia melihat, dia nak datang lagi dua malaikat tadi, ya, kepada dia. Maka berbincang malaikat itu, maka berkata salah seorang malaikat tadi berbincang macam yang pertama dulu juga, berbincang malaikat seorang, bagi kawan dia itu, dia kata Ibrahim bin Adham sanya, dia kata telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya. Jadi Ibrahim bin Adham tu maksudnya taat dia tu Allah terima dah. Ibadat yang dia buat tu Allah terima. Allah bagi pahala balik kepada pahala yang dia, kepada taat, kepada ibadat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Yang terhenti masanya selama setahun. Setahun berhenti ibadat itu. Mungkin nak pergi bulan alik tu jauh kan. Dah masa tu di Baitul Maqdis dengan Mekah tu kan, makan masa setahun. Setahun terhenti. Ibadat dia tu Allah tak terima tadi. Maka menangislah Ibrahim bin Adham, ya. Menangis tu kerana suka. Kan? Jadi menangis tu kerana suka. Dan sukanya itu dia menangis. Kenapa? Kerana dia rasa dirinya sudah bersih daripada dosa tadi. Itu usaha yang dibuat oleh Ibrahim bin Adham tadi, ya. Jadi pengajaran kepada kita di sini maksudnya apa-apa perkara yang kita dapat dengan haram, jelasnya, ya, sama ada kita, ya, mungkin diketahui ke, mungkin kita tahu, mungkin kita sedar, mungkin kita tak sedari. Maka dalam hal ini maka kita diminta supaya berjumpa dengan orang yang berkenaan itu untuk kita mendapat halalnya, ya. Lebih-lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan hutang ni kan, kita minta halalnya. Betul, ada dalam perbincangan mengenai dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh ampunkan sebab sifat Allah macam tadi itu, ya, iaitu Allah itu Ghafur, Rahim, dia Maha Pengampun, dan Maha Kasih sayang. Tapi bagi manusia, ya, bagi manusia belum pasti manusia itu ada punya sifat seperti mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kadang-kadang sifat manusia itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengampunkan, tapi manusia itu tak mengampunkan, ya. Allah tu Maha Pengampun, ya, tapi manusia kadang-kadang dia tak mengampunkan. Aku tak halal, kata dia. Kalau dia marah tu, dia kata setan dah masuk dalam diri dia tu kan, dia kata aku tak halal, dia kata, ya, walaupun benda tu sikit, ya, aku tak halal, walaupun 1 sen aku tak halal, kata dia. Marahnya tu kan, sebab menguasai diri dia, setan tu menguasai diri dia. Itu manusia, kan. Kenapa? Kerana iman tadi, iman dan Islam tu tak diaplikasikan atau tak direalisasikan dalam kehidupan dia. Jadi menyebabkan dia tak boleh menghalalkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini cerita Ibrahim bin Adham, jadi Allah ampunkan dia. Maksudnya kenapa? Kerana dia berusaha untuk mendapat halalnya daripada orang yang dia. Kita hari usaha untuk nak menghalalkan bukan macam Ibrahim bin Adham, nak kena pergi jumpa dan sebagainya. Kadang-kadang kita telefon pun cukup hari ni, mudah saja. Mungkin duduk di Kedah, mungkin duduk kat Johor, aku banyak buat dosa dengan kau, ya, aku minta maaf lah, kau ampunkan aku, ya. Ini nak buat nak raya korban ni kan, kita katakan begitu kan, anak yang haji ni ampunkanlah aku, Dia kata okeylah, settle lah, kata dia. Bahasa kita okey, 00 lah, 00 lah, itu bahasa kita, maksudnya diampunkan lah, ada lagi sudut itu kan. Jadi ini pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini tentang astaghfir. Maka sebab itu kita kena banyak, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh astaghfir direct, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi dengan manusia belum pasti lagi, ya, seperti mana dalam cerita ini. Okey, inilah yang disebut kisah bagaimana seorang ulama yang berusaha untuk membersihkan dirinya daripada dosa, dan kita dapat pengajaran daripada sini. Okey, seterusnya saya ambil sikit hadis yang berkaitan dengan fadilat tadi, ya, fadilat maksudnya. Hadis disebut dalam ini, dia kata
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli dawa'un wa dawa'uz zunub istighfar. Itu fadilat dia. Maksudnya sabda Nabi SAW, bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Kita pun dengar hari ni, tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Sakit macam mana pun ada ubat. Dan ubat bagi dosa itu astaghfir. Ubat bagi dosa itu maksudnya untuk menghauskan dosa itu ialah ubat. Itu astaghfir, itu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sebutan yang biasa kita sebut. Kalau disebut dengan sebab peringkat astaghfir ni banyak. Dia ada kategori dia. Ada astaghfirullahalazim kan, itu lainlah kan, maksudnya penghayatan tu lagi ya. Jadi penghayatan itu, cara itu menyebabkan kita minta, contohnya kita minta dengan orang, bagi aku sikit, lain kan, tolonglah bagi aku sikit, lain kan, itu keadaan. Itu juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan istighfar ni, ada orang astaghfirullahalazim, astaghfirullah, ni peace, tak tersentuh di hati. Ada orang astaghfirullahalazim, ada sikit lah sentuhan itu. Ada orang tersentuh sangat, astaghfirullahalazim, mengalir air mata dia kan, mengalir, bersih diri dia daripada dosa kan, maksudnya begitu, mengalir air mata. Jadi penghayatan ini yang perlu kita realisasikan dalam amalan kita dalam menyebut astaghfirullahalazim kan. Sebab bila kita kaitkan dosa, kadang-kadang kita sebut astagfirullah ni, kita tak kaitkan dengan dosa, kita rasa biasa saja kan. Bila sebut dengan dosa, maka kita akan rasa, oh, ni banyak dosa yang aku lakukan. Itu dia katakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un az-zunub astaghfir. Maksudnya bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat, dan ubat bagi dosa itu ialah astaghfir, yakni yang disertakan dia dengan taubat yang lebih baik lagi. Maksudnya astaghfir itu bukan hanya astaghfir saja, maksudnya disertakan dengan taubat. Kalau kiranya dosa yang disebut dalam hadis yang kita baca ni, kalau dosa itu memerlukan kepada taubat nasuha, maka disertai dengan taubat nasuha. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in hilyah wa khiliyatu dzunub istighfar. Ini juga fadilat dia. Dia kata apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap satu itu pakaian. Khiliyatun, pakaian. Dan pakaian dosa itu ialah istighfar. Fadilatnya. Maksudnya orang kata nak menolak pakaian dosa itu, maknanya nak tutup supaya kita tidak berdosa, iaitu istighfar tu menjadi pakaian kita. Macam kita lah, kita tak bagi nampak aurat kita tutup dengan pakaian. Jadi istighfar itu menjadi pakaian kepada kita sentiasa dalam kehidupan kita. Di mana kita berada, bila berlaku berdosa ke tak berdosa ke, kita istighfar macam Nabi. Dia tak berdosa pun, tapi dia istighfar. Dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk nak mengangkat diri dia, derajat diri dia. Tak rugi kita astaghfir walaupun kita tak berdosa kan, tapi dengan tujuan supaya Allah angkat derajat kita. Jadi derajat ni Allah akan angkat bagi orang-orang yang tak berdosa. Allah angkat derajat orang itu, kemuliaan seseorang itu bagi orang yang tak buat dosa. Pasti. Sebab tu orang yang buat dosa, Allah tak angkat derajat dia. Bahkan derajat tu akan rendah, akan turun dalam pandangan manusia, insya-Allah Subhanahu wa. Orang khianat contohnya kita katakan, mana ada orang suka orang khianat? Mana ada orang suka orang yang menipu? Tak ada. Kan? Sehingga kan saudara sendiri pun, kawan sendiri pun tak suka. Baik macam mana kawan pun, kalau sebut benda tipu ni, dia tak suka kan. Benda ni itu dia kata, apatah lagi persoalan-persoalan khianat kan. Saya sentuh hal ini dalam kuliah di PGA semalam tentang sirah bagaimana peperangan Nabi Muhammad SAW menentang
orang-orang yang khianat kepada peperangan. Hukumannya bunuh. Begitu sekali zaman Nabi kan. Jadi ini persoalan khianat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Soal Allah amanahkan kepada kita, kemudian kita khianat, tak laksanakan benda itu, kita katakan itu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Masih lagi astagfirullah, kita boleh lagi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita boleh lagi buat menebuskan dosa kita. Okey, itu jadi pakaian bagi orang yang maksudnya bagi orang yang nak mensucikan dosanya ialah dengan istighfar. Jadikan istighfar itu pakaian kita untuk nak menjauhkan diri kita daripada melindung kita daripada dosa. Okey, itu hadis yang kedua menceritakan tentang fadilat kita istighfar. Yang pertama tadi maksudnya istighfar itu sebagai ubat kepada kita yang membersihkan dosa kita Jadi bila kita makan ubat tu akan membersihkan diri kita daripada dosa tadi. Itu astaghfir. Okey. Seterusnya sabda Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud siapa yang kata siapa yang berkata maksudnya barang siapa berkata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, macam kita sebut pagi dalam zikir kita lah kan, diampunkan dosanya jika ia ada lari daripada safrang sekalipun. Ini sebutkan orang lari dari perang supaya berdosa. Dalam bab perang tiba-tiba dia lari daripada perang berdosa dalam Islam berdosa orang yang lari daripada perang apatah lagi khianat khianat daripada perang bagi tahu info-info kepada musuh dan sebagainya, macam Nabi bunuh zaman Nabi. Sebab tu Bani Quraizah tu dalam peperangan Ahzab tu mereka itu khianat kepada Nabi. Last kali Nabi kumpul mereka semua ni, bunuh mereka ini. Bukan Nabi suruh, Allah Subhanahu Wa Taala tu lepas peperangan Ahzab tu Allah kata kepada malaikat, bagi tahu kepada Muhammad ni balik nak rehat dah. Penat dalam perangan Ahzab ni, lawan bersekutu, tentera bersekutu. Satu tentera lawan tentera bersekutu. Kan? Seluruh Arab kan, letih, balik, nak tidur, nak rehat. Belum sempat rehat lagi, malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Kau nak rehat ke? Kata dia. Allah perintah kami suruh perang orang tu, Bani Quraizah tu. Sebab apa? Sebab dia ni khianat, dia belot dalam perangan, dia khianat kan. Itu dalam perangan kan. Dalam soal ini juga, dalam peperangan ni dia kata orang yang lari dalam safrang ni juga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia lari depan. Dengan apa? Dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Dengan sebut itu yang kita lafaz 3 kali selepas waktu kita sembahyang tadi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan Nabi juga, mungkin saya dah ceritakan kepada tuan-tuan, iaitu tentang wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asabak min masraru min istighfar wa anna ada fi yaumi 70 marrah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengekali maksudnya atas dosa maksudnya orang tu tak akan berdosa mengekali atas dosanya, meminta ampun dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali. Maksudnya orang tu dia kalau dia tak berdosa pun, maksudnya dia melafaz satu hari 70 kali, maka akan mensucikan dirinya daripada dosa. Macam pakaian tadi lah dia kata pun khaliyah, pakaian tadi itu astaghfirullahalazim tu 100 kali satu hari itu, maksudnya itu sebagai pakaian lah pada kita. Kalau digambarkan pakaian, jadi dia akan membersihkan diri kita daripada dosa. Ada hadis yang mengatakan Nabi dia astaghfir 7 kali kan, begitu. Jadi dia kata barang siapa, yakni dia kata maksudnya begini, barang sekalipun dia kata yakni barang siapa berikutan dosanya dengan istighfar, maka tidak dinamakan dia
mengekali atas dosanya, dan jika berulang-ulang dosanya daripadanya pun sekalipun. Maksudnya kalau kita buat dosa tapi kita astaghfir, maka dosa itu akan terpadam, ya. Maksudnya begitu, akan membersih. Macam kita katakan ada satu Panadol ke apa, kita masuk dalam air kan, ya, dalam air, jadi dia akan kembang, hilang begitu saja. Begitulah keadaan dia yang dia katakan, ya, akan hilang keadaan itu. Okey, ya. Kemudian lagi satu disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya petikkan daripada banyak hadis ni, saya petikkan dari salah sebahagian daripadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istighfarallahu ba'da dzunubi fa huwa lahu kaffarah. Dia kata. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa minta ampun kemudian daripada berbuat dosa, dia buat dosa kemudian dia minta ampun, saya diampunkan Allah baginya, maka iaitu yakni istighfar itu bagi dosanya kifarah. Jadi istighfar itu juga sebagai satu kifarah, membersihkan dosa dia, ya, membersihkan dosa dia, ya. Jadi kalau orang India, kifarah dia cucuk badan dia kan dengan apa tu, kabali dia tu, dia nak bersihkan dosa dia kan, dia cucuk badan dia, ya, dia cucuk badan dia, ya, tu. Kalau orang Syiah, dia pukul-pukul badan dia sampai berdarah-darah kan, diseksa lah, kifarah kan, kerana dia nak bersih dosa, ya. Kita dulu ada juga, ya, bila nak bersih dosa pergi mandi kat Tanjung Keling, tinggal ulang cerita tu kan, Tanjung Keling dekat Melaka kan, nak bersihkan dosa. Orang India nak bersihkan dosa, dia mandi kat Sungai Ganges kan, tu kan. Jadi ini maksudnya pembersihan dosa ni, maksudnya begitu, maksudnya sebagai kifarah, ya, siapa kata astaghfirullah sebagai kifarah, ya, kepada dia. Lanjutan daripada itu, ya, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, demi Tuhan diriku pada tangan qudratnya, jikalau tidak berbuat dosa kamu nescaya menghilang Allah Ta'ala dengan kamu, dia kata, dan mendatang ia dengan kaum yang berbuat, ya, dosa, maka meminta ampun bagi mereka itu, maka diampunkan, ya, mereka itu, ya. Ada, kalaulah kamu tak berdosa, ya, ada golongan-golongan yang berdosa, ya, datang kepada kita, ya, kemudian mungkin kita katakan minta pendapat dan sebagainya, maka dalam persoalan nasihat kita juga sebagai satu, ya, sebagai satu astaghfir, pengampunan bagi diri dia itu. Mungkin mudah-mudahan dengan nasihat kita itu dia berubah kan. Okey. Yang last sekali, ya, sebelum kita berhenti, yang last sekali saya petik ada yang last ni, iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, astaghfir ya'kulu dzunub kama ta'kulun narul khat Ilyas, bis maksudnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula istighfar itu memakan ia akan dosa. Itu istighfar tu, dia makan dosa seperti memakan api akan kayu yang kering. Bila kita astaghfir tu, astaghfir dia makan dosa kita, ya, dia menghapuskan dosa kita, macam mana kayu tu dia macam mana api tu membakar kayu tadi, cepat dia makan dosa kita. Sebab itu bila kita lakukan dosa, maka kita terus istighfar, terus istighfar, ya. Kenapa? Nak menghapuskan dosa kita, sebab cepat istighfar itu cepat menghapuskan dosa itu. Inilah dikatakan fadilat apabila kita istighfar. Lanjutan daripada perbincangan kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu. Jadi saya ambil kitab Sirrus Salikin ini tentang beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilat, kelebihan orang-orang yang beristighfar itu. Jadi istighfar itu sangat banyak fadilatnya kepada kita, ya, untuk membersihkan diri kita daripada dosa. Dan kalau kita baca lagi hadis ni, sebab dosa yang kita lakukan tu, ya, kadang-kadang dia berdosa, kita astaghfir, dia hilang. Contoh, bila berlaku sikit dosa, dia macam titik hitam di hati kita. Bila berlaku sikit kita astaghfir, dia tu hilang.
Macam itulah keadaannya. Tapi kalau kita tak astaghfir, lama-lama dia bertumpuk-tumpuk dosa dalam hati kita, dia jadi macam daki, kita katakan. Jadi macam daki kan. Bila daki dah lama, dia susah nak bersih kan, susah nak bersih kan. Dah lama suka bersih. Tapi maksudnya sentiasa kita basahkan dengan itu, maka dia akan bersih. Ini kaedah lebih kurang macam kaedah kita mencuci benda kotor juga begitu kan. Jadi waktu Nabi kata astaghfir, nasihat kita astaghfir sampai 70 kali satu hari walaupun tak buat dosa. Mungkin dengan bersihkan diri kita itu dengan tujuan bukan hanya untuk membersihkan diri kita, bahkan dalam masa yang sama juga bila diri kita ni bersih, maka Allah akan angkat darjat kita, martabat kita, ya, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahulah. Di sisi manusia, maka manusia akan hormati kita, manusia akan rasa kasih sayang kepada kita, akan tumpah. Macam mana manusia kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai orang kata testimoni, ya, testimoni kepada kita tentang bagaimana Nabi itu astaghfir 100 kali satu hari. Dah tengok Nabi itu bagaimana tubuh dia, jasad dia, bagaimana keadaan dia, bagaimana tindak tanduk dia, bagaimana dia. Itu testimoni yang dapat kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Betul, Nabi itu sebagai model kepada kita, ya, dengan perkataan astaghfir saja, dengan kalimah astaghfir saja yang Nabi laksanakan sampai Nabi kita 100 kali dia astaghfir satu hari walaupun tak, maka Nabi angkat darjat dia. Darjat Nabi si Allah Subhanahu wa taala, fahamlah kita, tahulah, ya. Musuh pun menghormati Nabi, ya. Orang yang benci Nabi pun, ya, terpaksa menghormati Nabi. Orang Arab jahiliah tu, ya, dia benci Nabi, tak suka Nabi, kan. Tapi dalam persoalan menyimpan barang amanah, dia bagi kepada Nabi, ya. Muhammad tolong simpan barang itu, dia respect Nabi, dia hormat Nabi, kan. Sebab diri Nabi tidak ada dosa, ya. Tidak ada dosa dalam dirinya, itu menyebabkan macam kita katakan nur lah, dia akan kembang baik. Benda baik ni orang kata macam gula, kan. Benda tu mani, semut akan datang, ya, akan datang kepada dia. Tu dia katakan macam cerita musang king lah, kan. Durian musang king, ya, sedap, semua orang suka, kan. Orang cari benda itu, kan, sebab benda baik, kan. Jadi itulah kelebihan. Jadi musang king ni orang campak mana pun orang kata musang king juga, kan. Orang akan cari juga, kan, sebab benda baik. Begitulah keadaan kaedah kita. Nabi itu begitulah maksudnya. Walaupun benci orang cerita ni Nabi begini-gini, kan. Orang buat fitnah pada Nabi macam-macam lah, ya. Dalam cerita perang tu Nabi difitnah, kan, oleh Abdullah bin Abdullah bin Ubaidah Asalul tu, ya, dia fitnah Nabi, ya. Sampai dia berpakat dengan Nabi, berpakat dengan orang Madinah tu, orang Ansar dan orang Aus dan Khazraj di Madinah itu, ya. Kita pakat, dia kata, kita tolaklah Nabi ni. Mereka tak nak tolak Nabi sebab Nabi tu diangkat darjat dia, orang respect pada Nabi, kan. Dia tu orang tak respect dengan dia sebab dia orang yang bawa fitnah, orang yang ni, jadi orang tak respect. Akhirnya dia tenggelam begitu saja. Jadi itu wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, maksudnya, ya, kalau yang hak itu maka orang akan terima insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit dengan 3 hadis yang berkaitan dengan fadilat istighfar. Jadi untuk diri saya dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar seperti mana yang disebut dalam kitab ini. Mudah-mudahan ianya dapat membersihkan dosa kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang selamat, ya, di dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi seperti setakat itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.